Hello, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Azaman bin Daud. Nombor meter saya 09DJK20F2005. Okay, hari ini saya ingin mereview movie yang setelah saya menonton bersama rakan saya, iaitu movie Munafik. Okay, pertama sekali, Munafik ialah merupakan sebuah filem hantu gaib Malaysia 2016 yang diarahkan dan ditulis oleh Syamsul Yusof serta menampilkan dirinya sendiri, Nabila Huda, Fiz Fairuz, Sabrina Ali, Pekin Ibrahim, Galak dan Datuk Rahim Razali. Ia merupakan filem ke-9 arahan Syamsul dan filem seram keduanya selepas filem Khurafat, Perjanjian Syaitan pada 2011 serta filem pertama dalam trilogi Munafik yang dirancang. Cerita ini mengisahkan mengenai Adam, iaitu Syamsul Yusof, seorang penggemar perubatan Islam yang tidak dapat menerima kematian isterinya. Selepas bertemu dengan Maria yang dilakukan oleh Nabila Huda, peristiwa pelik mulai menghantui dirinya. Filem ini telah ditayangkan kepada umum pada 25 Februari 2016 di Malaysia dan pada 5 Oktober 2016 di Indonesia. Pertama sekali, seterusnya adalah Ustaz Adam ialah seorang ustaz dan penggambar perubatan Islam yang digunakan kelebihan serta pesakit yang mengalami kerana setiap pesakit yang mengalami gangguan sering berjaya diubatinya mengikut cara perubatan Islam. Sikap merendah diri terhadap kelebihan yang ada pada dirinya itu amat disenangi oleh semua yang mengenalinya, terutamanya penduduk kampung di kawasan yang didiaminya. Kebahagiaan yang dikecapi Adam bersama isteri dan anaknya tidak bertahan lama selepas dia dan isterinya terlibat dalam kemalangan jalan raya yang ngeri. Isterinya meninggal dunia di tempat kejadian. Kematian isterinya Zulaikha itu telah membunuh rasa dan mematahkan semangat untuk meneruskan tanggungjawab sebagai pengamal perubatan Islam yang mengubati orang-orang kampung. Adam seakan-akan tidak boleh menerima qada dan qadar Tuhan. Nama saya Ambil Baik bin Mustafa Kamal. Nombor metrik saya 09DJK20F2019. Keimanannya mula rapuh, tergugat dan tidak sekuat dahulu. Adam mula murung, mengasingkan diri dari jemaah masjid dan lebih senang beribadat di rumah, ditemani anaknya Amir. Dalam masa yang sama, Maria, salah seorang penduduk di kampung Adam, mengalami gangguan jin dan syaitan yang teruk sehingga tahap dia didiagnos oleh pakar perubatan moden dengan penyakit mental kronik, depresi atau tekanan perasaan yang serius. Kemewahan hidup keluarganya tidak membawa makna apa-apa bila gangguan yang dialaminya semakin lama semakin menggila kerana hanya bergantung pada ubat penenang yang kesannya hanya sementara. Ayahnya pula terlantar sakit dan dijaga oleh ibu tirinya, Zati. Zati meminta bantuan daripada imam kampung untuk memujuk Adam mengubati Maria selepas kejadian Maria dirasuk perut dan rumah mereka semakin banyak gangguan penampakan jin syaitan. Sementara itu, Adam semakin tertekan kerana anaknya juga bersedih merindui arwah ibunya. Walau dalam keadaan tertekan, Adam terpaksa akur dan bersetuju untuk mengubati Maria selepas dipujuk dengan bersungguh-sungguh oleh imam kampungnya. Bapa Adam, Rahim, pula secara tiba-tiba datang melawat Adam dan cucunya. Dia juga menasihatkan Adam untuk membantu Maria. Gelagat Rahim yang agak pelik dicurigai Adam dan anaknya. Dari saat pertama Adam bertemu Maria, misteri sebenar bermula dan persoalan demi persoalan timbul dalam pemikiran mereka. Ada kesinambungan cerita yang cuba diungkai tetapi masih tak jumpa. Episod demi episod gangguan telah menyentak kesedaran Adam. Dia zahirkan satu persatu petanda. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Idham Arif bin Anwar. Saya berada kelas JK2A. Nombor metrik 09DJK20F2023. Okay. Ini adalah bahagian yang seterusnya. Pada malam yang sama, Imam Ali sudah meninggal dunia akibat kemalangan yang berlaku disebabkan oleh gangguan syaitan. Dia bersama dengan Maria dan Adam mengalami masalah pemikiran apabila anaknya Amir menelefon bahawa
memberitahu Datuk tiada di rumah dan emak sudah di rumah walaupun sudah meninggal. Adam menjadi semakin tertekan dan ingin membawa mayat Zulaikha kepada anaknya. Ini tunjuk bahawa yang Zulaikha sudah meninggal dunia, dan akhirnya Adam terjaga dan berasa lega hanya mimpi. Apabila tiba di rumah, tiba Adam terserempak dengan Fazli berada di depan rumah Adam. Fazli menasihati dia supaya jangan jadi ustaz. Apabila berkelakuan aneh, boleh mendatangkan munafik dan jauhkan daripada Maria. Rahim menasihati anaknya berjumpa dengan Ustaz Shah, tapi Adam tak izinkan. Adam bergegas ke rumah Maria kerana Zati memberitahunya bapa Maria sudah jumpa. Adam sampai di rumah Maria dan berjumpa dengan Zati dan Maria. Apabila di bilik Pak Osman, Adam terjumpa songkok beliau dan tiba-tiba Adam menjadi aneh dan cuma batu nisan dan Zati. Lepas tu Zati menelefon Adam. Dia dalam perjalanan ke hospital untuk berjumpa dengan Maria dan juga Adam. Adam menjadi gelisah mengakibatkan gangguan syaitan ataupun jin. Di hospital, Maria terjaga daripada tidur dan merayau di sekeliling dan tiba-tiba terserempak dengan makhluk halus, dan Maria ingin selamatkan diri dan berlari ke bilik mayat, membuatkan Maria berasa panik sehingga Maria diculik. Apabila Adam sampai di hospital, dia berjumpa dengan Zati dan beritahu tentang kotak kecil itu yang Adam sudah jumpa, dan di dalamnya hanyalah tangkal berbentuk orang. Adam menasihatkan kepada Zati supaya menjauhkan diri daripada syirik, dan kotak kecil diberikan kepada Zati untuk membuat laporan polis. Maria ingin menelefon Adam yang beritahu beliau berada di banglo lama dan ingin tahu rahsia Maria. Sekian, itu sahaja daripada saya. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Hafizin Hafi bin Abdul Razak daripada kelas D JK2A. Nombor metrik saya 09 di JK20F2024. Jadi, sambungan seterusnya, Adam sudah berada di banglo lama dan menjejaki Maria. Tiba-tiba, ternampak banyak mayat di sekeliling bilik itu. Ketika itu, Adam terjumpa Maria dan ingin berjalan bersama-sama Maria untuk mencari jalan keluar. Tiba-tiba, Adam ditarik oleh makhluk halus dan berlanggar dinding sekeliling, dan pada masa yang sama, Maria sudah jatuh dari tangga. Adam ingin membantu Maria dan ingin membongkar rahsia tentang kemalangan jalan yang lepas, memberitahu yang dilanggar Zulaikha adalah Maria, dan Maria ingin memohon maaf kepada Adam atas perbuatan, tetapi Maria sudah meninggal dunia. Tiba-tiba terserempak Pak Osman ingin mencuba nekat untuk menasihati Adam untuk menolak keimanan dan bersama dengan iblis, iaitu syaitan. Tetapi Adam menolak. Pak Osman mengarahkan makhluk halus untuk membunuh Adam, tetapi Adam masih kuat dan tabah menghadapi. Adam ingin berdoa kepada Allah untuk pertolongan dan menjauhkan diri daripada hasutan syaitan dan iblis. Akhir sekali, apabila doa sudah dimakbulkan oleh Allah, Pak Osman dipanah peti dan makhluk halus sudah lenyap. Rahim dan Ustaz Shah sudah berada di banglo lama dan bertemu dengan Adam. Ustaz Shah memberikan mainan Amir kepada Adam, dan Rahim memberitahu yang Amir terlibat dalam kemalangan dan kembali ke rahmatullah. Adam berasa sedih sangat atas permergian anak dan isterinya yang tercinta. Adam nekat berdoa untuk pulihkan keimanan dan kembali ke jalan yang benar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Nama saya Wan Muhammad Nakim Hakim bin Warazali. Nombor metrik saya 09 DJK 20F2020. Pengajaran yang terdapat dalam cerita munafik ni, yang pertama, jangan mudah putus asa. Allah benci hamba-Nya yang suka berputus asa. Syaitan suka menghasut umat manusia yang berputus asa, sentiasa berprasangka baik kepada Allah. Yang kedua, janganlah berdendam. Bila berdendam dan marah menguasai diri, kita mudah dihasut syaitan dan iblis. Macam Azhar, pembantu Ustaz Adam, kerana dendam dia menikam dari belakang, berpaling tadah
terhadap sahabat baiknya sendiri. Yang ketiga, setiap orang ada masa silam. Kita semua adalah pendosa tanpa noktah, dan seorang pendosa boleh je menyampaikan kebaikan dan berdakwah. Sebab Nabi pesan, jangan lihat siapa yang menyampaikan, tetapi dengar apa yang disampaikan. Sekian, terima kasih.